Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai nota. Ada yang dah dapat dah minggu lepas ni. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma a'inna 'ala siyam wal qiyam wa 'ala tilawatil Quran. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati para pegawai, para pimpinan PDRM di semua peringkat, para asatizah, baka, pegawai masjid, ibu-ibu, bapa-bapa, semua kita hamba-hamba Allah, semua kita pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur. Terus pada hari ini, di atas segala kesyukuran dan selawat kita ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad. Kita pakai nota minggu lepas. Buku tebal yang RM20 tu, itu bacaan tambahan yang kita fokuskan yang RM5 ni. Buku kecil ni, buku comel ni. Kita dah bincang fokus minggu lepas. Minggu lepas cerita apa? Siapa ingat lagi minggu lepas? Minggu lepas kita cerita 2 rukun haji. Rukun pertama niat ihram. Rukun yang kedua ibadah wukuf di Padang Arafah. Sambil-sambil tu minggu lepas kita singgung juga 2 wajib haji yang pertama. Wajib haji yang pertama niat ihram di miqat. Wajib haji yang kedua meninggalkan 13 larangan ihram. Tahun lepas tidak ada jamaah haji dari negara kita. Yang ada adalah 10 orang. Itu pun yang pelajar-pelajar dan pekerja yang tinggal di Tanah Suci. Dan kita mengikuti dengan live. Kita mengikuti dengan live bagaimana perjalanan ibadat haji tahun lepas. Sangat teratur, sangat aman, sangat berbeza dari haji-haji yang sebelum daripada ini. Untuk tahun ni, hal keadaan haji kita belum tahu, tapi yang pasti kita sudah pun memulakan kursus haji secara online.
Tabung haji ada. Khusus asas haji online. Tengok YouTube tabung haji. Hari Sabtu ada kursus secara online. Alhamdulillah kita sempat online. Hari ni siri yang ketiga. Siri pertama kita sempat online. Minggu lepas dengan minggu hari ni dan akan datang insyaAllah, ni dah secara bersemuka, secara norma baru. Dan kita dah selesai dah berkaitan dengan rukun haji. Boleh tengok muka surat 19. Buka muka surat 19, muka surat 18 dan 19. Ini dia. Menariknya, sidang jemaah yang dimuliakan, ada kemungkinan tahun ini dengan adanya COVID, kemudian ada pula vaksin ni, ada kemungkinan norma baru ialah jemaah haji tidak akan lama berada di Mekah. Sebelum ni cuba tanya ahli keluarga kita yang dah pernah pergi haji, biasanya 40 hari. Dia boleh pergi sampai 66 hari. Macam bagi kita yang bekerja, 66 hari tak ada dekat office, lama ke sangat lama? Kan lama ke sangat lama? Kejap ke sangat kejap kan? Bagi yang dah pencen boleh lah Ustaz. Kita yang kerja ni itu dapat cuti tu. Kira ni cerita dululah masa sebelum ni. Akan datang ni haji mungkin lebih singkat daripada itu. Hak lepas-lepas dulu paling singkat jemaah haji pergi haji ialah siapa yang bayar paling mahal. Paling mahal, Ustaz sendiri pernah bawa peribadi pernah menjadi mutawif kepada PM sekarang. Dulu waktu dia abah kita ni timbalan Perdana Menteri dulu saya jadi mutawif peribadi dia dan keluarga dia. Satu bas special 22 orang. Waktu tu keluarga Tan Sri pergi haji 20 hari saja. Tan Sri peribadi 12 hari saja. Yang paling singkat. Paling singkat. Dah tak boleh ijaz dah. Nak singkat lagi tak boleh nak ijaz. Menariknya dengan norma baru ni, dengar-dengar jemaah haji tidak akan berada lama di Mekah. Penerbangan akhir dan akan balik lebih awal. Tidak akan lama. Mungkin jemaah akan bertanya, dah Ustaz, ni rukun-rukun haji ni muka surat 19 ni, gambar ni, nak run semua ni rukun haji yang 6, wajib haji, berapa hari diperlukan? Berapa hari yang diperlukan untuk runkan semua ni? Macam semayang Jumaat tadi, berapa lama diperlukan? Semayang Jumaat bukan semayang Ustaz, dia kena kira khutbah. Khutbah 15 minit Ustaz. Semayang tengoklah 15 minit ke, sekitar 10 minit ke, dindong 30 minit juga semayang Jumaat. Tengoklah, lain tempat, lain khatib panjang pula khutbah dia apa semua. Itu semayang Jumaat. Kalau semayang Zuhur lagi sekejap lah, tak ada. Jadi sekarang ni untuk haji ni macam mana? Berapa durasi yang diperlukan? Berapa hari yang diperlukan? Jawapannya ialah, cuba tengok tu, ada jawapan kat atas ni. 8 hari bulan Zulhijjah start haji ni ke garisan. Lepas tu bergerak nak start tu, bismillah, start tu 8 hari bulan Zulhijjah dan berakhir 13 hari bulan Zulhijjah. Kira berapa hari tu? 8, 1, 9, 2, 10, 3, 11, 4, 12, 5, 13, 6. Hanya 6 hari sahaja diperlukan untuk settle satu haji. 6 hari. Jadi betul lah kalau yang package ataupun jemaah-jemaah yang eksklusif ni pergi haji sekejap saja, 20 hari, 18 hari, 15 hari, 12 hari. Sebab sebenarnya haji 6 hari saja. Adalah datang awal sikit mungkin nak buat umrah, datang awal sikit untuk menyesuaikan diri, balik lambat sikit kerana nak pergi Madinah Al-Munawwarah. Sebab Madinah tak masuk. Ini cerita 6 hari ini bukan cerita Madinah, ini cerita Makkah. Sila. Ada yang tak dapat lagi? Boleh ambil tu, letak belakang. Kita pakai nota ni bagi jemaah, mungkin ada yang bawa, yang dah ambil minggu lepas, dah pakai yang sama. Okey, cuba tengok, perhatikan
rukun haji, kolom rukun haji ada 6. Niat haji, Ustaz, bilakah paling awal boleh niat haji? Jawapannya yang betul 1 Syawal. Sekarang ni berapa Syawal? Sekarang ni bukan berapa Syawal, berapa Syakban? Boleh tak niat haji sekarang? Jawapannya boleh, tapi tak valid. Macam sekarang, Ustaz, boleh tak niat sembahyang asar? Jawapannya boleh, tapi tak valid. Jawapan yang mantap ni tak boleh lah, kan? Okay. Jadi niat haji, kalau kita niat sekarang, tak jadi apa-apa, kosong. Kalau kita niat umrah pun, sebab kita ada kat sini orang niat umrah, orang niat haji di mikat, bukan di sini. Kita akan bincang lagi di mikat. Macam sekarang kita nak niat sembahyang, contoh sekarang azan asar, kita tak niat asar sini, kita kena naik atas, kita kena tunggu kamat, kita tunggu imam takbiratul ihram, baru kita niat sembahyang asar. Yang berlaku ialah waktu azan asar berkumandang, kita bergerak ke lokasi saf-saf, niat nak pergi sembahyang asar, bukan niat sembahyang asar. Dua benda yang berbeza. Niat nak pergi haji. Sekarang ni kita berkumpul dalam dewan ini membuktikan bahawa kita ada niat untuk melaksanakan ibadat haji. Lalu kita belajar suatu step yang panjang sebelum kita berada di mikat sempadan untuk melaksanakan niat ihram haji, niat ihram umrah. Okey, tengok tu rukun haji. Yang pertama tu niat. Paling lewat niat haji, dia ada paling awal. Paling awal niat haji 1 Syawal. Paling lewat, ini ke lewat sangat lah, tapi sah. Bila? Tak ada tulis kat sini. Jawapannya ialah pada sembahyang masuk subuh, terbit fajar 9 hari bulan Zulhijjah. Maksudnya apa? Allahu Akbar, subuh 9 bulan, tiba-tiba ada kawan cuit, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, alamak Ustaz, minta maaf, saya tak ada niat haji lagi lah, saya niat sekarang boleh tak? Saya kata la ilaha illallah, biar betul pakcik tak niat haji lagi. Ya Ustaz, saya dengar azan ni baru saya ingat, saya nak niat sekarang. Tak valid dah, sayang, semuanya sudah terlambat. Contoh mudah nak faham, tak lama lagi masuk bulan Ramadan, orang nak bayar zakat fitrah. Paling awal kita boleh bayar zakat fitrah bila? Nak tanya, pengalaman kita bayar zakat fitrah paling awal. Tahun lepas bayar tak zakat fitrah? Tanya pula. Tanya jemaah, tanya bapa-bapa. Paling awal kita boleh bayar zakat fitrah hari apa? Satu Ramadan. Paling lewat sebelum semayang raya lah, malam raya, itu sebelum Allahu Akbar semayang raya tu, bayarlah. Kalau lepas pada tu dah jadi hukum, dia tak cantik untuk ibadat kita. Dia boleh jatuh hukum makruh, jatuh hukum kena qada pula zakat fitrah ni. Setiap satu tu ada waktu. Sekarang ni Ustaz, ada kawan saya musafir Ustaz, dia baru sampai kat Masjid Bukit Aman, dia tak semayang Jumaat. Dia nak semayang apa? Semayang Zuhur. Tapi dia nak semayang Jumaat juga Ustaz. Mana ada semayang Jumaat? Semayang Jumaat tadi. Dan sekarang nak buat semayang Zuhur. Dia kena semayang Zuhur sekarang dekat atas. Naik atas pergi semayang Zuhur atas. Ada masa lagi, kan? Tapi jangan dia lengah-lengah kan. Dia lengah-lengah, dia pergi makan-makan, dia tengok luar tu ada banyak restoran makan-makan. Lepas tu dia lengah-lengah kan, dah azan asar bok. Kalau sengaja berdosa, wajib bertaubat. Dia tetap melaksanakan ibadat sembahyang Zuhur, tetapi secara qada, dah keluar daripada waktu. Jadi niat haji ni paling awal 1 Syawal, paling lewat 9 hari bulan Zulhijjah, seketika sebelum azan. Sebelum azan subuh 9 hari bulan Zulhijjah. Dah Ustaz, biasanya kita orang tabur haji suruh kita orang niat dekat Mekah. Biasanya bila? Ni ada dalam kolom kat atas tu. Biasanya kita akan berniat ihram pada 8 hari bulan Zulhijjah. 8 bulan Zulhijjah. 8 bulan Zulhijjah, selepas tengok tu amalan sunat sebelum berihram.
Jamaah haji akan mandi sunat ihram. Jamaah haji akan melakukan amalan-amalan sunat sebelum ihram. Apa contoh dia? Ada kat depan. Amalan sunat. Amalan sunat sebelum ihram sama seperti amalan sunat pada hari Jumaat. Mandi sunat ihram. Kalau hari Jumaat ada mandi sunat Jumaat, berpakaian sebaik-baik pakaian, berwangi-wangian. Sebelum tu kerat kuku, bulu-bulu di tubuh badan ditanggalkan kerana memuliakan hari Jumaat. Kerana memuliakan hari Jumaat, kerana besarnya fadilat hari Jumaat. Hari Jumaat ni nisbah dia seumpama Ramadan mingguan bagi orang beriman. Hari Jumaat sepatutnya kita lebih bersemangat, lebih ceria, lebih gembira, kerana hari ini kalau dalam dunia perniagaan hari ini hari sale, ada sale lah. You tak pergi ke tempat bergiam-giam, ada sale. Boleh macam ada sale, gaji baru masuk. Lain tu, cara jalan tu lain. Dengan tak ada sale, duit tak ada. Kan lain jalan dia. Hari Jumaat begitu. Allah Ta'ala lipat kali gandakan semua amal-amal kebajikan pada hari ini. Kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyakkan istighfar. Pada 8 bulan Zulhijjah, tengok tu kita berniat ihram. Berniat ihram ada contohnya pada muka surat 3. Muka surat 3 tu, muka surat 3 ada yang bawa sampai, kita pakai buku yang minggu lepas. Buku kecil, mari menyahut lambaian Kaabah. Niat ihram untuk umrah, sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, kerana-Mu ya Allah. Perkataan ni ke? Tak semestinya perkataan ni, tapi kalau ikut perkataan ni pun bagus juga. Sahaja aku berumrah dan aku berihram dengannya kerana-Mu ya Allah. Boleh? Bahasa Arab, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Boleh? Kalau tahu pula dalam bahasa Mandarin, bahasa Tamil, bahasa ibunda masing-masing, boleh? Yang penting dalam hati kita ingat, ini umrahku, ihramku kerana-Mu ya Allah, dalam hati. Walaupun tak lafaz. Kalau lafaz, markah tambah. Kan macam tadi sembahyang Jumaat, kita jemaah lelaki, ibu-ibu sembahyang Zuhur, ada yang tak lafaz, dia terus Allahu Akbar. Sah tak? Sah. Ustaz, saya lafaz. Bagus. Jadi yang dikira itu niat. Kalau kita lafaz, dia panggil lafaz niat. Haji, sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana-Mu ya Allah. Inilah dia dikatakan sebagai niat. Niat dan lafaz niat. Niat letak di dalam hati. Lafaz dikumandangkan untuk membantu bahasa hati. Hati, haji dengan umrah ni bukan satu benda yang kita selalu buat. Semayang yang selalu buat pun syaitan kacau. Berapa kali takbir? Takbir Allah. Kan? Semua kita ada pengalaman diganggu oleh iblis syaitan. Syaitan tu memang kerja dia dah. Ada satu syaitan yang Nabi sebut yuqalu lahu khinzab. Nabi beritahu ada satu syaitan, dia macam biro lah, atau kita lebih macam kementerian khusus. Geng ni adalah geng syaitan. Kerja dia kacau orang semayang. Memang dia fikir yang semayang ni dia nak kacau. Lupa rakaat, Fatihah baca ke tak baca, kan? Sujud aku 2 kali ke dah sekali ke baru 2 kali. Semayang subuh tu 2 rakaat pun, rakaat pertama ke rakaat kedua, dia boleh jadi sampai tahap tu. Ya Allah. Itu belum baca surah yang tak jumpa jalan, dia tak jumpa jalan pulang tu, pusing. Sah dah kena ganggu dengan syaitan. Lebih dahsyat lagi, aku ni dah semayang ke belum? Kan? Sibuk sangat bekerja, dah pukul 3, aku ni dah semayang ke belum? Ni lebih dahsyat lagi. Kalau tengah semayang, ini tak tahu semayang ke tak semayang. Masya Allah. Jadi kita jadikan dia sebagai lafaz ni untuk membantu benda yang ada di dalam hati. Kita tengok balik buku surat 19. Ini kita cerita pada minggu lepas, niat haji. Lepas kita berniat haji, kita pastikan waktu kita niat tu, kita berada di sempadan, di mikat. Mikat ini sempadan dia.
Ustaz, kita orang dah ada kat Mekah dah. Okey, jemaah haji akan berniat di mana? Cuba tengok gambar rajah kat bawah tu. Ada gambar rajah kat bawah tu. Kita akan berniat di Mekah. Nombor 1, dia tulis nombor 1. Nombor 1 maksudnya niat haji di Mekah. Kita pun niat mikat kita di Mekah. Sebaik saja kita berniat, kita kena jaga larangan ihram yang 13. Larangan ihram 13 ada pada muka surat 13. Kita dah cerita dah minggu depan ini. Muka surat 13. Tengok pada muka surat tu, ini dia. Seseorang yang dalam keadaan ihram, dia kena fokus. Ada benda yang perlu dia buat semasa ihram umrah, ihram hajinya. Apa yang perlu dia buat? Rukun haji, rukun umrah. Wajib haji, wajib umrah. 6, 5, 2. Ingat lagi? 6 rukun, 6 wajib. Untuk haji 5 rukun, 2 wajib untuk umrah. Adapun larangan yang tak boleh buat semasa pelaksanaan ibadat haji dan ibadat umrah ialah 13 larangan ihram. Dah Ustaz, pengalaman lepas-lepas dalam 13 larangan ihram ni, mana yang selalu je jemaah nak buat benda tu? Kita boleh tengok, cuba tengok muka surat 13 tu. Antara yang selalu nombor 7 dan nombor 8. Itu yang selalu jemaah terbuat dalam keadaan tak sengaja, dan ada yang terbuat mungkin dalam keadaan sengaja. Jadi ada sengaja dan tak sengaja tu ada perbezaan hukum dia. Perbezaan hukum dia. Contohlah, kalau berlaku macam mana, anak kita main bola, tak sengaja pecahkan pasu jiran rumah kita. Tak sengaja. Tak sengaja tu satu hal. Sengaja, itulah hukum dia pun berbeza. Kalaupun tak kena mendapat pembelaan di dunia, Allah Ta'ala balaslah ke akhirat. Kan? Sengaja tak sengaja ni penting. Sebab tu orang yang melakukan dosa dalam keadaan tak tahu, orang alim, orang yang berilmu, alim ni tak, orang yang kita berilmu ni, kita tahu benda tu salah, kita buat juga, dia punya ukubah, kemarahan Tuhan tu lebih dahsyat daripada seseorang yang lebih low daripada kita dari segi ilmu. Dia tak tahu, dia buat kesalahan tu, dia tak tahu. Dengan seorang yang dah tahu, buat juga, lain. Sebab tu kita yang ada sedikit ilmu, ada pengetahuan, ini haram, ini halal, jangan buat. Kalau kita tahu ni haram, buat juga, besar pahala dia, besar bala, besar murka dia. Jadi sekarang ni 13 larangan ihram ni kita jaga semasa bila? Semasa daripada Mekah tu, muka surat 19, daripada Mekah sampai ke Arafah kita jaga. Di Muzdalifah kita jaga. Dia Mekah, terus kalau ikut gambar ni, Mekah terus ke Arafah, terus ke hujung Arafah, nak wukuf, rukun haji yang kedua. Ada gambar, ada tulis nombor 2 tu. Arafah 2. Kemudian wukuf daripada Arafah. Tengok di kolom bahagian atas kali tu, 9 hari bulan Zulhijjah, masuk 9 hari bulan Zulhijjah, talbiyah. Jadi nak faham macam mana 8 hari bulan Zulhijjah, bayangkan hari ni 8 hari bulan Zulhijjah. 8 hari bulan Zulhijjah dikenali sebagai hari tarwiyah. Hari tarwiyah, hari mempersiapkan bekalan minum. Dulu orang Arab dia bagi satu nama. Apa yang berlaku pada 8 hari bulan Zulhijjah? Dululah, sekarang kita tak payah gaduh-gaduh nak siapkan bekalan air sebab paip dah ada di padang Arafah. Dulu tok nenek kita pergi haji, mana ada sistem piping sampai ke Arafah. Masing-masing kena siapkan bekalan air masing-masing. Masing-masing air itu digunakan untuk minum, air itu guna untuk wudu, air itu digunakan untuk mandi wajib ke, mandi biasa ke. Air itulah masing-masing mau siapkan air dia. Boleh bayangkan betapa mudahnya kita pergi haji tahun kali ini, zaman-zaman kita ni, berbanding dengan tok nenek nyang kita dulu-dulu. Jadi lekat nama hari tarwiyah. Tarwiyah makna hari mempersiapkan bekalan air.
Air itu makanan ada, bawa juga makanan, tapi air itu lebih utama. Kena pula haji musim panas. Kalau tak musim panas pun memang panas. Nama pun panas pasti. Panas pasti. Jadi kena siapkan. Jadi dulu persiapan dia bawa baldi ke? Ada kontainer air ke mana? Ada zaman dulu. Zaman dulu dipanggil kirbah. Kirbah ni kambing, kulit kambing yang sudah ditawas, yang sudah dibersihkan, dibersihkan, dijadikan sebagai dijahit, lalu diisikan di dalamnya, dia macam jadikan macam bekas untuk menyimpan air. Jadi masing-masing jemaah berjimat. Untung jemaah dulu mereka boleh melaksanakan ibadah dalam keadaan jimat menggunakan air. Dan kod dan dekod rugi kita zaman sekarang ni bukan pergi haji, tak pergi haji pun berlaku pembaziran air. Ni tak baguslah. Linking air ini siapa ni tadi keluar rumah pagi ni lupa tutup pipe, la ilaha illallah, ni sampai ke petang balik dah air dah linking dah banyak, berlaku pembaziran. Ni tak sayugia berlaku. Jadi apa yang berlaku di padang Arafah ialah pada 9 hari bulan Zulhijjah, mula daripada hari ni 8 hari bulan Zulhijjah, hari ni 8 hari Tarwiyah. Petang ni selepas sembahyang asar kita akan berniat ihram. Lepas kita berniat ihram di mikat kita memelihara 13 rangkaian ihram. Tabung haji punya staff pun datang. Bayangkan ini kita punya hall di hotel, semua jemaah dah pakai ihram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua jemaah dah siap insya-Allah. Kita akan panggil jemaah group by group. Bas tabung haji dah ada kat luar sana, insya-Allah. Kalau tahun-tahun lepas bas tabung haji 40 orang, tahun ni oleh kena norma baru 20 orang saja naik bas. InsyaAllah kita akan panggil group by group, dan insyaAllah tuan-tuan yang dalam keadaan ihram akan naik bas. Bas akan membawa tuan dan puan menuju ke arah tenggara ke bumi Arafah. Jarak sekitar 22 km ke arah tenggara. Jarak masa kalau tak jam dalam setengah jam. Kalau jam semua dindong-dindong, dia boleh pergi 3 hingga 4 jam. Selamat berlepas ke Arafah. Dan iringilah sepanjang perjalanan tuan-tuan dengan talbiyah. Mari kita talbiyah satu round. Labbaik Allahumma labbaik. Muka surat 12. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Talbiyah serentak sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik.
Innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Tuan dan puan, alhamdulillah bas dah sampai ke Arafah. Tuan dan puan punya kemah sudah pun ditentukan. Harap tuan dan puan boleh masuk kemah masing-masing. Pastikan tuan dan puan sedar dan insaf, kita sudah pun berada dalam keadaan ihram. Jaga 13 larangan ihram. Hari ini 8 hari bulan Zulhijjah, kejap lagi maghrib. Sekian dimaklumkan. Contoh begitu. Sambil tuan-tuan kita berhenti sekejap. Tajuk tu kita tengok art yang kat depan. Nampak tak jemaah belakang, nampak tak? Belakang nampak? Kena mengaku nampak. Kalau tak nampak tu tak berapa lama lagi dah tu. Kan? Nampak? Cuba baca hantar ni apa ni? Bawah? Bawah lagi? Ini 3 jenis haji. 3 jenis haji. Macam tadi semayang Zuhur. Contohlah semayang Zuhur. Ada 2 keadaan. You semayang macam mana? I semayang seorang-seorang lah. You? Saya semayang berjemaah. Zuhur dilaksanakan secara apa? Ni tim-tim musafir ni, 2 grup ni. Grup A, Ustaz, kita orang jamak takdim. Ni grup ni, kita orang jamak takhir. Bagaimana ia dilaksanakan? Haji dilaksanakan secara tamattu' ke ifrad ke kiran? Cuba tanya nanti balik nanti, ataupun tanya dalam grup WhatsApp saja je tanya. Kan? You dulu pergi haji, I tahu you dah hajar kan. Dulu you pergi haji, you buat haji yang mana satu? Tamattu' ke ifrad ke kiran? Dia mesti jawab salah satu daripada ni. Tapi kalau kita tanya geng-geng dah lama pergi haji, dia tak ingat. Dia kata, I buat haji mabrur, dia kata. Kita puas tak? You buat yang mana satu? Tamattu' ke ifrad ke kiran? Saya pun tak ingat lah. Tapi yang pasti saya haji mabrur. Tak ada ke dalam pilihan jawapan tu haji mabrur? La ilaha. Kan? Haji mabrur bukan pilihan. Haji mabrur adalah keputusan kepada pelaksanaan tamattu' yang sempurna. Mabrur lah. Ifrad yang sempurna. Mabrur lah. Kiran yang sempurna. Mabrur lah. Apa itu haji tamattu'? Haji tamattu' ialah sampai dekat Mekah, buat umrah dulu. Lepas habis umrah, buat haji. Ifrad pula Ustaz, terbalik kan? Sampai ke Mekah buat haji dulu, kemudian umrah. Dah kiran ini sampai je Mekah buat umrah dan haji secara serentak. Ataupun mungkin jemaah tu pun dia tak tahu, Ustaz saya pergi haji dulu, saya tak tahulah Ustaz, saya ikut tok share tu Ustaz. Tok lah, rat lah, ran ni saya tak tahu lah Ustaz, saya ikut je. Tapi saya ingat saya sampai saja mutawif saya tu, tok syekh tu dia buat umrah dulu Ustaz, kita orang ikut Ustaz. Lepas habis umrah, kita orang buat haji ikut tok syekh, ikut mutawif tu. Saya kata itulah haji tamattu'. Tak kisahlah, tak apa, yang penting kalau dia tak tahu tapi dia buat kaedah tu betul. Yang tak betul apa? Ustaz, saya dah sampai dah kat Mekah, tapi saya duduk je kat Mekah buat Ustaz sampai ke Sudah, tak pergi ke Arafah. Adalah orang pergi Arafah. La ilaha illallah. Saya duduk je. Saya kata kan pergi haji kan pergi Mekah. Orang sibuk-sibuk daripada Mekah nak pergi Arafah buat apa? La ilaha illallah. Ni masalah tak mengaji. Duduk je kat Mekah tu. Kalau pergi umrah, pergi Mekah, yes, betul. Tapi kalau pergi haji, pergi Mekah, kurang tepat. Cuba tengok muka surat 19. Kan kita kena pergi 4 tempat ni. Kan? Orang yang laksanakan haji, dia mesti berada di Mekah. Kemudian bergerak ke Arafah untuk wukuf. Kemudian bermabit di Muzdalifah. Kemudian melontar dan bermabit di Mina. Kemudian patah balik ke Makkatul Mukarramah. Itu perjalanan, itinerary perjalanan ibadah haji dia kena melalui tu. So seorang yang berpangkat tinggi, dia melalui beberapa proses. Dia kena pergi kursus, dia ada peperiksaan, dia ada stages dia. Nak naik pangkat, dia ada tahap dia. Lompat terus masalah pula. Nak pegang jawatan ataupun amanah yang tinggi. Okey. Itu kita tengok di
Dah Ustaz, tahun lepas Ustaz buat, bukan 2 tahun lepas saya buat haji tamatuk, 3 tahun lepas saya buat haji tamatuk, 4 tahun lepas saya buat haji tamatuk. Sebab saya pergi atas nama petugas haji, payah nak buat jenis haji lain. Sebab haji tamatuk yang agak senang. Dan majoriti jemaah haji Malaysia buat haji tamatuk. Ustaz, siapa yang tentukan tabung haji ke? Pihak majikan PDRM ke siapa? Tak, sendiri, jemaah haji sendiri. Berdasarkan jadual penerbangan. Kalau kita penerbangan awal, tamatuk sangat sesuai. Penerbangan akhir, masih lagi tamatuk pun sesuai juga. Dah Ustaz, saya cadar nak buat ifrat. Okey, usahakan penerbangan akhir. Penerbangan akhir. Tak tahulah norma baru yang akan datang, kita tak boleh bincangkan penerbangan awal, penerbangan akhir. Tak tahu macam mana rupanya. Dulu ada penerbangan KT1. KT1 ni dia akan mula penerbangan pertama haji bermula 1 hari bulan Zulqa'dah. Biasanya kita sebut apa? Zulqa'dah kan? Betul tak? Ustaz nak clear kan, yang sebetulnya Zulqa'dah, Zulqa'dah tu boleh lah, tapi yang betul sekali Zulqa'dah. Cuba sebut. Nak terkeluar dengan biji halkum gitu orang. Yang tu betul, Zulqa'dah bacaannya. Contoh Syawal, orang sebut Syawal, sebenarnya yang betul Syawal. Cuba. Syawal. Syawal maknanya ada apa tu? W tu ada 2. Di atas waw tu ada tasydid. Contoh lain, isteri kepada Nabi Adam, mau panggil apa? Orang sebut Hawa. Sebenarnya Hawa. Cuba. Hawaw, hamzah, hawaw ada tasydid, ada atas alif hamzah. Hawa. Contoh dekat Aisyah, kita nak panggil sebenarnya Aisyah. Cuba sebut. Yang kita sebut Aisyah, sebenarnya Aisyah. Sayyidatina Aisyah, ain alif, ya tak ada titik, hamzah di atasnya, shin ta marbutah, Aisyah. Kan? Itu beza orang yang belajar dengan belum belajar. Bukan tak belajar, belum belajar. Lagi isteri Rasulullah yang pertama, nama apa? Yang semua orang kenal. Anak sebut mana yang betul? Khadijah. Yang mana yang betul? Khadijah ke Khadijah? Sudah. Dah masuk cerita lain pula, bukan haji lah petang ni Ustaz. Cerita nama pula. Sudah. Yang betul isteri Nabi SAW Sayyidatina Khadijah ke atau Khadijah? Sudah. Jawapannya ialah Sayyidatina Khadijah. Khadijah. Dia bukan kha alif, kha dal. Ya jim ta marbutah, Khadijah. Banyak benda lah kan. Dah selama ni kita orang bersalah ke Ustaz? Salah sebut? Tak bersalah, kurang tepatnya. Bila kita belajar kita upgrade. Bila kita sebut tu lain macam. Saya sendiri bila kita sebut nama dengan betul tu, kita dapat rasa dia punya dia lain macam sikit. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kan. Okey, sekarang ni cerita tentang haji tamattu'. Jenis-jenis haji. Okey, kita ambil yang majoriti. Ustaz cerita yang majoriti. Jamaah haji tamattu' ini cerita dia. Sampai saja di Mekah, laksanakan ibadah umrah sekali atau kali dua. Ustaz, kita orang ada masa lagi lah Ustaz, nak buat kali kedua boleh? Kemudian buat haji. Ini haji tamattu'. Ustaz, kita orang sempat sekali je. 1 umrah, 1 haji tamattu'. 2 umrah, 1 haji tamattu'. 3 kali umrah, 1 haji tamattu'. Sekurang-kurangnya 1 umrah, 1 haji dikira tamattu'. Ustaz, saya 10 umrah, 1 haji Ustaz, tamattu' kuasa 2 ke? Tak, tamattu' juga. Jadi kalau kat sini kita boleh tanya kawan kita, dia pergi haji, dia jawab macam ni, I pergi haji tamattu' lah. Kita pun tanya sekali lagi, Alhamdulillah you buat tamattu'. So tamattu' tu umrah you berapa kali sebelum haji? Kita boleh tanya. Kita boleh tanya sebab kita tahu tamattu'
adalah orang buat umrah sekurang-kurangnya sekali, kemudian haji sekali. Alhamdulillah saya sempat 3 kali umrah lah sebelum haji. Itu cerita haji tamattu'. Makna apa perkataan tamattu'? Bersenang-senang. Tamattu' maksudnya bersenang-senang. Kat mana bersenang-senang? Sebab tujuan jemaah ni pergi haji, pergi Mekah macam kita lah. Kita nak buat haji. Namun menariknya, sebelum haji ini kita sudah buat 1-2 kali umrah. Dalam umrah ni ada ihram. Lepas ihram ni, kita tanggal ihram, kita boleh pakai baju biasa. Bersenang-senang. Haji belum buat, kita sudah pun bersenang-senang pakai baju biasa. Kalau ada suami isteri, bersenang-senang bersama kehidupan keluarga di Mekah. Walaupun haji belum buat, sebab belum masuk waktu haji lagi. Waktu tu baru bulan Zulqa'dah, belum masuk bulan Zulhijjah untuk kita run haji lagi. Itu namanya tamattu', bersenang-senang. Salah ke senang tu? Tak salah, tapi namanya haji bersenang-senang, dalam agak yang selesa. Kandang. Ini haji jenis pertama, kan? Ini umrah dah. Umrah ni dia ada akaun lain. Umrah 5 rukun 2 wajib. Umrah 5 rukun 2 wajib. Haji 6 rukun 6 wajib. Ni lain kolom. Umrah yang pernah pergi umrah tahulah. Ustaz, saya dah pergi umrah dah. Kali ni nak pergi haji. Saya tak nak lah buat umrah-umrah ni. Saya nak buat haji terus. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Kena buat haji ifrat lah. Sampai-sampai buat haji dulu, kan? Tapi kalau dapat penerbangan awal, ada 10 hari sebelum wukuf, saya kata tuan rugilah tak buat umrah. Yang dulu tak apalah, umrah tahun-tahun lepas tu, tahun ni buatlah umrah untuk haji pula. Bukan berat macam mana pun. Oh ya, tak ya juga. Terima kasih Ustaz, saya ikut nasihat Ustaz lah. Buatlah satu umrah, kan? Alang-alang dah sampai kat Mekah. Ini haji secara tamattu'. Haji yang paling mudah, paling senang, paling diminati majoriti jamaah haji Malaysia. Kalau ada dulu pegawai haji, tabung haji disebut, sekitar kalau ikut persentage dalam hampir 80% jemaah memilih haji secara tamattu'. Okey, tamattu'. Kemudian kita tengok haji secara ifrat, terbalik. Ifrat ni dia terbalik. Ifrat maksudnya sendiri. Haji sendiri. Haji itu sendiri. Sampai saja di Mekah, laksanakan 6 rukun haji, 6 wajib haji. Jadilah haji sehingga selesai. Mekah, Arafah, Muzdalifah, Mina, tahallul awal, tahallul sani. Orang lelaki bergunting atau bercukur. Orang perempuan bergunting. Alhamdulillah Ustaz, haji saya dah habis Ustaz, doakan saya haji mabrur. Sama-sama kita. Ustaz, saya ada 20 hari lagi sebelum balik. Tu tolak dalam 7 hari nak pergi Madinah. Ada dalam 14 hari lagi dekat Mekah ni. Nak buat apa? Buatlah umrah. Buatlah umrah. Nak buat sekali boleh, nak buat 2 kali boleh, buat 3 kali boleh. Terserah. Kan? Akan datang saya tak tahu macam mana. Dengan cerita, dia tidak akan mudah-mudah bagi kita nak buat umrah macam dulu senang nak tahan taksi nak pergi Tanim. Tak semudah itu dah sekarang. Ada apps nak kena pergerakan tu. Jadi jemaah kena tidak semudah. Wallah akan datang yang menarik. Ibadat haji tahun ni dari segi pentadbiran, proses, semua agak-agak nak sebut perkataan apa, signifikan kot. Satu yang teruja kita nak melihat bagaimanakah secara kota penuh pelaksanaan jemaah haji. Bagaimana dari segi penginapan jemaah haji. Dulu biasanya jemaah haji 4 orang sebilik. Wallahualam, datang pula vaksin ni mungkin balik berdasal pun wallahualam juga macam mana. Vaksin pun belum lagi semua dapat lagi. Ini haji secara ifrat. Ini dalam sekitar 15% daripada jemaah haji Malaysia. Yang ni Ustaz berapa hari nak run ni? Yang ni dalam 6 hari. Ingat tadi 8 hari bulan Zulhijjah sampai 13 hari bulan Zulhijjah. 13, 14 rehat. 17 hari bulan Zulhijjah buat umrah. Umrah ni sehari boleh siap. Ustaz, umrah ni berapa lama pula nak buat? Contoh, umrah sekejap je umrah. 2 jam boleh siap. 3 jam lah, 2 jam. 1 jam tawaf. Sekarang dah dapat lagi hijab.
Yang dulu yang jadi lambat ni sebab penuh orang. Tawaf, sa'i penuh orang. Sekarang dah lapang. Sekejap si beratur ikut queue lagi cepat. Kan? Saya ingat dalam 2 jam lah kot, 2 jam boleh siap. Tawafnya, sa'i. Tawaf sa'i je bergunting. Berapa lama nak gunting? Takkan nak gunting lama. Gunting sekejap. Tawaf 7 pusingan tu ambil duration. Tak sa'i lain. Mungkin nak pergi ke mikat je lah. Mikat, pergerakan ke mikat yang terdekat. Jadi ni boleh saya. Jadi berapa hari saja diperlukan. Ini haji jenis kedua. Cara nak ulang gaji senang saja. Jumpa kawan-kawan yang dah pernah pergi haji. You dulu pergi haji jenis apa? Disebut ifrat je. Kita dah bayangkan. You buat haji dulu. Ya. Saya buat haji dulu. Tu haji ifrat tu. Ataupun kadang-kadang dia tak ingat. I tak tahulah jenis haji apa. Tapi I penerbangan akhir. I sampai-sampai buat haji dulu. Mutawif I suruh buat haji dulu. Lepas tu lepas habis haji buat umrah. Kita pun baru lepas belajar haji ifrat tu. Ya. Ada rat-rat sikit belakang. Rat. Ifrat lah tu. Ni dia haji secara ifrat. Yang ketiga. Haji yang ketiga ni yang paling jarang. Kemudian haji yang ketiga, haji kiran. Haji kiran ni adalah haji yang paling jarang sekali. Allah. Jemput minum pula. Haji kiran serentak. Senang je serentak. Haji kiran boleh tak buat haji dengan umrah niat serentak? Boleh? Itu hebatnya haji umrah ni. Kita boleh, contoh mudah, apa contoh ibadat yang boleh kita buat sekali? Mungkin jemaah dah tahu, ataupun mungkin ada jemaah tak perasan. Tahu tapi tak perasan. Mandi hadas besar boleh disekalikan dengan sila sambung. Yang tak tahu, yang tak pernah mandi hadas besar je. Sekian ni makluman. Sambung perkataan Ustaz ni, habiskan. Mandi hadas besar adalah satu ibadat yang boleh disekalikan dengan fill in the blank. Dengar jawapan tadi. Apa je? Kuat sikit. Lagi kuat. Duk. Duk. Betul atau tepat? Tapi mungkin kita tidak ada keperluan. Katakanlah tiba-tiba air sangat-sangat terhad. Sangat-sangat terhad. Tak tahulah siapa boleh mandi hadas besar dengan macam ni. Janganlah Ustaz, janganlah. Menangis kita mandi hadas besar dengan air. Wuduk rasanya boleh lagi. Wuduk kan? Wuduk boleh kan? Kalau tak biasa rasa tak boleh lah. Tapi kalau mandi hadas besar, janganlah Ustaz. Mandi hadas besar kalau kena gaya, bukan sekadar hadas besar, hadas kecil boleh berangkat sekali dan tak perlu dah berwuduk. Tapi oleh kerana kita mewah dengan air, lain account lah Ustaz. Apa nak detail kita pun mandi rap. Lepas tu cerita wuduk cerita lain. Tapi sebenarnya boleh dua ibadat. Jadi saya nak gambarkan contoh lain supaya gambarkan umrah dengan haji pun boleh disekalikan. Kerana mandi hadas besar dia mengangkat hadas besar, sedangkan wuduk mengangkat hadas kecil. Once dia dah tangkap semua, dengan sekali kecil-kecil pun angkat sekali. Dah selama ni kenapa kita mandi hadas besar tak berjaya mengangkat hadas kecil? Kerana semasa mandi hadas besar kita melakukan perkara yang membatalkan wuduk. Contohnya tangan kita menyentuh kemaluan depan dan belakang. Maaf. Tengah mandi hadas besar kentut berdegar-degar. Ya Allah. Kan? Ini tak ada apa, kena ambil wuduk balik lah. Tapi kalau kita jenis jaga, kalau kita nak buang air, kalau kita nak kentut apa, itu dah satu tempat lain. Time mandi je. Mandi je. Ni cerita mandi, bukan tengah-tengah tak senonoh, tengah mandi tu buang yang kecil, sedap-sedap dia berak tangan tu. Ya Allah. Kan? Tapi kita jaga.
Buang air. Ini mandi. Tempat waktu mandi tidak ada buang air. Buang air tempat buang air, masya-Allah. Dan waktu tu kita jaga, mandi ada besar, sekali kita niat wuduk sekali, angkat ada kecil, dia boleh sekali selesai, dengan syarat tidak melakukan perkara yang membatalkan wuduk. Okey, sekarang ni cerita tentang haji kiran. Haji kiran atas kertas sama macam haji ifrad. Kalau kita baca dari segi pelaksanaan, dua-dua grup ni kalau kita masuk sekali, dia orang tak perasan. Sebab, tapi bezanya ialah ketika kawan kita yang buat haji kiran, waktu dia niat macam ni, ikut sahaja aku mengerjakan haji dan umrah, dan aku berihram dengan kedua-duanya kerana Allah Ta'ala. Once kita dah niat tu, talbiyah sama macam tamattu', sama macam ifrad. Tak ada apa perbezaan. Tiba-tiba Ustaz saya jadi macam Superman Ustaz apa semua. Tak, sama. Kita akan sama bergerak. Tak ada. Kita tahu. Kalau orang tak tanya, kita tak jawab. Kalau orang pun tak tahu, kita tahu dengan ilmu. I tengah buat haji kiran. Dari segi pelaksanaan, buat haji. Sebab bila kita buat haji, bila habis haji, dengan umrah sekali kita buat. Sebab dalam haji ada umrah. Sebab dalam mengangkat hadas besar ada hadas kecil. Wah, kan, itu dia gambarannya. Okey. So far nak pilih apa? Cuba pilih sekejap. Ustaz bagi masa 30 saat. Pilih nak buat haji apa? Oh, terus pilih, tak sempat 3 saatnya. Ustaz saya nak bincang dengan rumah dulu lah. Bincang lah rumah. Kan? Bincang. Ada masa lagi. Kan? Ustaz saya dah mula-mula itu Ustaz tanya tu, saya kata ifrat, tiba-tiba bila tabung haji dah hantar surat semua, saya tukar tamattu'. Kena bayar dam ke? Tak ada kan. Tak kisah kan. Ataupun mungkin pilihan kita sama, sampai pada hari kejadian kita nak bergerak pergi haji, kita tamattu' juga. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi jangan Ustaz, saya malah nak fikir Ustaz, semua jenis ni saya buat semua sekali Ustaz. Sahaja aku mengerjakan haji tamattu', haji ifrad, haji kiran, dan aku berihram dengan ketiga-tiganya kerana Allah Ta'ala. Yang tu tak ada. Yang tu tak ada. Dia contoh benda, sahaja aku sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, dan aku jamak semuanya kerana Allah Ta'ala. Itu yang mana ada jangan mana-mana itu. Kalau nak sembahyang zuhur dengan asar pun ada syarat-syarat dia. Dia bukan boleh saja-saja duduk kat office ni, banyak kerja lah. Banyak kerja sekarang lah, kita jamak je lah sembahyang. Dia ada sebab-sebab yang membolehkan. Dia bukan boleh kalau nak kena jamak kasar pula, kena bermusafir, ada syarat-syarat jarak dan seumpamanya kan. Musafir pun tengok musafir macam mana dia. Musafir orang nak buat maksiat tak boleh. Orang nak merompak dan nak pergi rompak dekat Johor Bahru, tengah jalan berhenti, jom berhenti, kita sembahyang jamak dulu. Tak boleh. Macam mana syarak memberi amaran kepada orang Islam yang nak buat jahat, sembahyang jamak pun tak dibenarkan walaupun cukup musafir. Bukankah ni musafir? Islam tidak mengiktiraf musafir orang nak buat kejahatan. Kat situ deep Allah Ta'ala rotan daripada dalam. Bawa terfikir, perompak ni, ya Allah, aku kalau sembahyang jamak kasar pun Allah Ta'ala tak terima ni, aku kena sembahyang penuh. Astaghfirullahalazim. Patah balik dah, tak jadi lah aku buat. Musafir nak buat maksiat tak layak mendapat nikmat rukhsah untuk sembahyang jamak kasar. Bayangkan sampai sejauh itu fiqh dia mengawal jenayah ni. Kalau kita belajar tengok, dia tangkap dalam. Ini geng-geng perompak Muslim yang sembahyang lah kan. Perompak mana sembahyang kan? Tak apa tu geng tak sembahyang tak boleh buat, dia awal sangat nak kan. Ini geng-geng sembahyang ni, dia sedar, ya Allah ni. Okey, ni 3 jenis. Macam setakat ni semua pilih mana? Tamattu', cuba angkat tangan. Tamattu', angkat tangan. Rasa selesa dengan tamattu'. Okey, tamattu'. Ifrad ada jemaah nak buat ifrad. Okey, kiran jadi majoriti tamattu' lah. Jadi tamattu' ni maksudnya once kita berada pada muka surat 19, cuba buka muka surat 19 tu, bermakna waktu kita pada 8 hari bulan Zulhijjah tu, 8 hari bulan Zulhijjah, tuan dan puan sudah pun buat sekali atau 2 kali atau beberapa kali umrah. Dah buat dah.
Sekarang ni kita nak buat haji. Kita nak buat haji dan kita sudah pun berada di Arafah sedang berwukuf. Kita sekarang berada di mana? Kita sekarang sudah berada di sini. Yang ni right, umrah pertama. Umrah kedua right, done. Orang kata done, ada right. Sekarang haji. Sekarang baru baru sebab baru sampai Arafah. Belum G lagi. Sampai di Arafah, cuba tengok tu, muka surat 19, kolom 9 tu. Contoh hari ni 8 bulan. Malam ni dah jadi malam 9. Malam Arafah. Besok tengah hari, hari Sabtu tengah hari Zuhur, masuklah waktu berwukuf di padang Arafah. Senang je, buka kat YouTube, type lah wukuf Arafah. Kita akan tengok macam mana rupanya. Oh, macam ni wukuf kat Arafah. Orang dah share dah. Dalam 5-6 tahun belakang ni, Ustaz perhatikan jemaah kita, ada yang buat live di padang Arafah. Dia buat live dia kan. Tak apalah, baguslah. Riak tu kita nak judge orang pun bukan mudah nak judge orang kan. Baguslah kita boleh tengok. Dah lah TV pun buat live, diorang ni pun buat live juga peribadi semua. Masya Allah. Tak apalah kan. Kemudian diorang share pula untuk orang di belakang hari boleh belajar kan. Kita pun boleh tumpang belajar, tengok oh macam ni wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah, contoh hari ni 9 Zulhijjah. Zuhur tadi dah masuk waktu wukuf. Jemaah buat sembahyang zuhur dan asar secara jamak tamam. Jamak tamam maksudnya apa? 4 campur 4. Jamak kasar maksudnya apa? Yang biasa kita buat, tuan-tuan buat 2 campur 2. Balik kampung, rentas negeri, balik Terengganu, Kapung Terengganu. Saya Kapung Terengganu. Musafir lah. Bila musafir, ada surat kebenaran rentas negeri, berhenti, sembahyang jamak, zuhur 2, asar 2. Tapi di Mekah, di Arafah waktu haji, Mekah ke Arafah tak sampai 2 marhalah. Baru 22 km. Jadi tak boleh, kita bukan orang musafir sebab kita sudah bermukim di Mekah. Kita hanya bermusafir ke Mekah, on the way sampai ke Mekah. Once kita duduk di Mekah, kita jadi mukim Mekah. So daripada Mekah kita bergerak ke Arafah, kita tidak ada lesen sebagai seorang musafir. So kita tidak boleh jamak kasar. So apa yang boleh buat? Jamak tamam, 4 campur 4. Sekarang masuk waktu wukuf di padang Arafah 9 hari bulan Zulhijjah. Silakan jemaah untuk siap sedia melaksanakan sembahyang zuhur dan asar secara jamak tamam. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan zuhur. Jadi lepas habis azan zuhur ada khutbah Arafah. Ustaz, hari Arafah hari Sabtu, mana ada dia khutbah-khutbahnya hari Jumaat. Ini bukan khutbah Jumaat, ini khutbah Arafah. Kalau Arafah hari Isnin pun ada khutbah, Arafah pada hari Rabu pun ada khutbah. Yang hari Jumaat tu dah mesti pernah berlaku zaman Rasulullah khutbah Arafah pada hari Jumaat. Menarik kan? Hari Jumaat, hari Arafah sekali berlaku zaman Rasulullah SAW. Kan? Dipanggil Haji Akbar. InsyaAllah hebatlah. Berganda dah. Kelebihan hari Jumaat bertembung dengan kelebihan hari Arafah. InsyaAllah. Berukuhlah kita di padang Arafah. Agenda yang pertama sembahyang zuhur dan asar. Mula-mula dengan khutbah dulu. Lepas habis khutbah sembahyang zuhur. Lepas habis sembahyang zuhur, come on, Allahu Akbar, Allahu Akbar, untuk sembahyang asar. Sembahyang asar. Lepas habis sembahyang asar, doa-doa, ada zikir Arafah. Lepas zikir Arafah, doa-doa. Lepas doa, sesi masing-masing. Jemaah berehat, ada yang makan tengah hari, ada yang teruskan zikir sampai maghrib. Cuba tengok 9 hari bulan habis. Masuk 10 hari bulan Zulhijjah. Okey, dah masuk maghrib, dah jadilah 10 hari bulan Zulhijjah. Sabtu malam Ahad. Hari ni 8 hari bulan Zulhijjah. Besok 9 hari bulan Zulhijjah, Sabtu malam Ahad, jadi 10 hari bulan Zulhijjah, malam hari raya.
Malam hari raya. Malam hari raya Aidil Adha. 10 hari bulan Zulhijjah adalah hari raya Aidil Adha. 10 hari bulan Zulhijjah adalah hari raya Aidil Adha. Malam tu jemaah akan naik bas. Cuba tengok peta kat bawah tu, muka surat 13. Peta muka surat 13, Ustaz round-round sikit. Surat 13 ni peta, nampak tu lepas Arafah, Muzdalifah. Jemaah akan menaiki bas sekali lagi. Dari Arafah ke Muzdalifah jarak sekitar 7 hingga 8 kilometer sahaja. Tapi jam lah dululah. Sekarang ni tak tahu keadaan ni, mungkin norma baru tu macam mana. Menarik jemaah haji yang akan datang ni. Kita akan melihat siapa yang first time, dia tak nampak lah perbandingan. Bagi para petugas haji yang sebelum ni pernah pergi haji, guna pergi haji, mereka akan melihat dua sisi yang, bila ada dua keadaan yang berbeza, maka boleh dijadikan suatu perbandingan. Muzdalifah, cuba tengok tu, dari nombor 3 tu Muzdalifah. Nombor 3 tu maksudnya apa? Cuba tengok kolom wajib haji. Mabit di Muzdalifah malam 10 hari bulan Zulhijjah. 1 malam. Kita akan berada di Muzdalifah 1 malam. Malam Sabtu, malam Ahad. Bermalam di Muzdalifah. Senang je. Malam tadi tuan-tuan berada di mana? Kalau kita balik kampung, rumah pusaka ataupun rumah mak ayah kita tak berapa luas sangat, biasanya kita adik-beradik akan homestay lah. Ataupun tinggal rumah jiran, rumah pakcik-pakcik kita sebelah-sebelah tu. Akhirnya waktu kita berkumpul siang macam ni, malam ni nak kita you malam ni bermabit di mana, bermalam di mana? I dah ambil hotel dah. Seorang lagi, I homestay kat ujung kampung ni, kat kampung sebelah, kat taman. Saya tinggal dengan saya tumpang dengan rumah Pak Da pun tak ada orang kau. Bermabit di mana? Jamaah haji wajib bermabit di Muzdalifah. Semua jamaah haji yang dah meninggal, kalau mereka ditanya, dulu you all mabit di mana pada 10 malam 10 hari bulan Zulhijjah? Jawapan sama, Muzdalifah. Semua jamaah haji start pada zaman Rasulullah, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, sampai tahun ni insya-Allah giliran kita. Allahumma amin. Jamaah haji akan bermabit di tempat yang sama, di bumi Muzdalifah. Kita bermabit di Muzdalifah. Ustaz, mabit nak buat apa tu? Cuba tengok tu, mabit nak buat apa? Mabit maksudnya bermalam. Cuba tengok ni. Mabit maksudnya bermalam. Bermalam, berada di Muzdalifah pada waktu malam. Dalam apa jua keadaan? Ustaz, saya pergi dengan pakcik saya haji tahun lepas, dia bermabit 2 tahun lepas lah. Tapi waktu kita orang berzikir, bertalbiah, pakcik saya diam je Ustaz dekat Muzdalifah. Dia dikira bermabit tak Ustaz? Dia asyik main game je Ustaz. Tak hilang. Contohlah. Jawapannya, dia dikira bermabit. Seorang lagi, Ustaz, orang rumah saya kedatangan haid lah Ustaz. Masa kat Arafah dia datang haid, masa di Muzdalifah datang haid. Jadi dia dikira berukuf ke? Bermabit dikira? Yes, dikira. Walaupun dalam keadaan haid. Haid tidak menghalang keesahan haji dan umrah, keesahan wukuf dan bermabit. Dalam apa jua keadaan. Kecuali gila, kecuali pensan sepanjang hari. Sebelum wukuf sejam pensan, habis wukuf, habis tempoh wukuf masih lagi pensan. Ini taklah. Tiba-tiba dia sempat sedar beberapa minit sebelum habis waktu wukuf, dia sedar, sekira-kira dia sebut nama Allah, dia sedar, dia tahu dia ada kat Arafah, dia dikira wukuf, dia dikira mabit di Muzdalifah. Kan itu cerita bermabit. Bagaimana keadaan jamaah haji lelaki? Masih lagi memakai pakaian ihram. Tidak ada seorang pakai baju biasa macam yang kita pakai sekarang ni. Di Arafah pakai ihram, on the way ke Arafah berpakaian. Ustaz, nak masuk bilik air macam mana? Masuk bilik air boleh lah, tanggal sebab nak buang air. Janganlah Ustaz, saya tetap pakai ihram Ustaz waktu buang air. La ilaha illallah, taksub sangat kan? Dan Ustaz, kita orang nak mandi boleh,
Apa masalah? Tak ada masalah. Nanti lepas mandi, lepas buang air, pakai macam biasa. Tak semesti kain ihram tu kita boleh buat kain lepas. Bukan kain ihram tu kan putih kan, masuk bilik kotor lah apa semua kan. Kita boleh pakai kain lepas ataupun kain pelekat pakai ikut luar. Jangan pakai sarung, pakai ikut luar, kain yang besar sikit. Boleh? Tak semestinya warna putih. Pakai pelekat kan. Itu untuk urusan nak ke bilik air. Bila nak pakai biasa nak beribadat, pakai kain ihram yang kain lepas, tidak bersarung, tidak berjahit, tidak bercantum. Bagi jemaah lelaki. Orang perempuan untung, orang perempuan jemaah ibu-ibu sekarang ni, pakaian yang ibu-ibu kakak-kakak pakai sekarang ni, ini adalah pakaian ihram jika menutup aurat. Pakaian yang kita pakai, ibu-ibu pakai masa sembahyang, itulah pakaian ihram bagi jemaah wanita, jemaah muslimah. Just biasanya dikaitkan dengan dua warna saja, putih belaka atau hitam belaka. Jaranglah orang nak pakai warna-warni ketika ihram. Boleh je, tak ada masalah, tapi pelik dia orang. Sebab waktu tu kita dalam waktu yang hening, ibadat yang hening sekali seumur hidup. Saat kita melihat orang lain putih, orang lihat kita putih juga, saling putih-putih ni mengingatkan kita pakaian yang paling lama yang kita akan pakai, warna yang paling lama kita akan pakai, warna apa? Perasan tak? Kita masuk alam barzah nanti tidak dibekalkan oleh para waris pakaian nak tukar. Tak ada kan, bawa beg ni, apa hal beg ni banyak ni, nanti nak arwah nak tukar baju Ustaz. Itulah pakaian kita, tak tahu berapa lama. Selalu saya ingatkan bahawa kita tinggal kat dunia tinggal berapa, tak apa lama lagi dah. Sekejap je kita akan berpindah ke alam barzah. Kalau nak renovate alam barzah kita. Saya selalu bagi contoh arwah Tan Sri P. Ramlee, Allah maghfirlahu warhamhu. Dia meninggal habis nyawa umur 44, 1973 habis nyawa, Allah maghfirlahu. Sekarang ni tahun 73 sampai 2001, 48 tahun arwah Tan Sri P. Ramlee berada di alam barzah, dan terus dia akan berada di alam barzah. Sebab kita masih hidup, anak-anak kita masih hidup. Lama duduk alam barzah. Arwah di alam barzah baru sedar, ya Allah, betul lah tinggal di alam barzah lama, tapi bekal aku sibuk buat bekal dunia yang aku nak tinggal, memang dah tinggal. Sekarang aku punya bekal tak cukup. Perjalanan di barzah aku ada 100 tahun, mungkin 1000 tahun di alam barzah ni, macam mana dah? Allah. Inilah ibadat haji kita, inilah ibadat kita sehari-hari. Keikhlasan kita, kekhusyukan kita, kesabaran dan kesyukuran kita dalam melaksanakan ibadat, bekal kita untuk kita tinggal sejahtera di taman syurga. Okey, ni dia. Kita bermalam di Muzdalifah. Ustaz, kita orang tabung haji bawa naik bas. Kita akan naik bas sampai di Muzdalifah, turun bas, kita akan berada di padang Muzdalifah. Senang je, YouTube je, Mabit Muzdalifah, bersepah video kan, tentang bagaimana keadaan jemaah bermabit di Muzdalifah. Nak baca apa Ustaz? Labbaik Allahumma labbaik. Ustaz, saya bukan tak nak talbiah. Mutawif kita orang tak pergi mana pun tak tahu Ustaz. Hilang Ustaz, huyup. Talbiah jangan tunggu mutawif. Talbiah ni kita sendiri talbiah. Ada mutawif, alhamdulillah. Tak ada mutawif, kita talbiah. Sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ustaz, talbiah mesti kuat ke Ustaz? Suara saya macam tak kuat lah Ustaz. Tak syarat kuat. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka. Ketika dia mabit, ketika di Arafah, sentiasa zikir kan. Bila kita ramai-ramai ni talbiah lebih kuat ni sebab yalah di bulan tanggal semangat datang. Tapi bila tak off mikrofon ni, talbiah sendiri kan. Okey, kita bermabit di Muzdalifah. Tengok tu dalam buku kita, buku surat 19, kita pun mabit di Muzdalifah. Bila habis mabit di Muzdalifah, kita akan naik bas sekali lagi. Cuba tengok peta bawah tu Muzdalifah. Ustaz, pukul berapa kita orang check in di Muzdalifah? Sekitar contoh pukul 10 malam.
Dah berapa lama Ustaz? Sampai pukul 3 pagi, 10 malam sehingga pukul 3 pagi kita berada di padang Muzdalifah open air. Dalam istilah berembun. Tidak ada kemah. Arafah ada kemah. Open air. Betul-betul tengok langit. Betul-betul tengok langit. Walau Ustaz, waktu tidur kita orang mengantuk. Yes, memang sangat mengantuk, letih. Kan? Yang tahan-tahan, yang tak tahan cari padang pasir itu, letak beg, sandar dia, tidur dia, rehat. Oh tidur, letih sangat. Siang tadi letih dengan wukuf. Letih dah wukuf. Allah, memang letih sangat. Waktu tu kadang-kadang yang baran lah, baran keluar lah dia punya warna-warni kan, dia punya tu kena banyak sabar. Banyak sabar. Kan di Muzdalifah ni orang bersesak-sesak dululah, tak akan datang ni dia tak bersesak-sesak pula. Dan bila pukul 3 pagi tabung haji. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, bas untuk jemaah PDRM dah siap. Minta jemaah kumpul di sebelah sana. Bas sebelah sana sekarang pukul 3.30 pagi boleh naik bas yang telah ditentukan. Kita pun naik bas. Waktu tu masing-masing kena check kawan-kawan. Kan ada kawan-kawan tertidur, ada group by group, ada ketua-ketua masing untuk pastikan jangan ada yang tertinggal. Ini naik bas dalam keadaan letih-letih pukul 3 pagi kan, curi-curi tidur kan. Itu memang mujahadah sangat. Waktu tidur kita dalam keadaan ihram. Itu semua kenangan manis. Saya menjadi saksi dalam grup WhatsApp orang pergi haji, start daripada daftar sampai sekarang. Waktu tengah berlangsung mabit di Muzdalifah ni, WhatsApp pun tak puas hati macam-macam. Tapi bila balik, jemaah yang sama di copy balik gambar, kenangan lah I dekat Arafah Muzdalifah. Rindu lah. Tapi waktu pada on the day tu nak marah tabung haji ni apa dia punya. Ustaz senyum tengok. Gitulah kehidupan kita. Satu hari nanti kesusahan hidup kita di dunia ni, kita akan berada di alam barzah, berada di dalam syurga, kita akan kenang balik. Semuanya tinggal dalam kenangan. Contoh yang paling dekat, orang yang dah pencin. Orang yang pencin, dia datang balik tengok tempat kerja dia, kenangan lah, nak cerita apa lagi, itu je lah. Kita semua juga akan tiba giliran kita kalau sempat pencen lah. Kalau meninggal dulu, pencen awal lagi masuk alam barzah lah. Kenang. Hidup kita penuh kenangan. Sebab tu dalam handphone kita ni ada grup WhatsApp sekolah rendah, sekolah menengah, college pula, universiti lagi. Ya Allah kan, bercerita tentang perkara-perkara yang telah berlaku dalam kehidupan kita. Menariknya, ini pun kita akan lakukan tak lama lagi. Bukan seorang-seorang kita bermalam berwukuf, kita bergerak dalam kumpulan. Mungkin ada kawan-kawan baru, kita bergerak bersama-sama untuk melontar jamrah. Okey, kita pun naik bas sebab kita kena bergerak. Kita akan bergerak pukul 3 pagi. Kita akan meninggalkan padang Muzdalifah menuju ke Mina. Kita akan berada di Mina, ataupun nama lainnya Muna. Ada Muna. Kita sebut Mina, bumi Mina. Arafah, Muzdalifah, Mina, tidak ada manusia tinggal, tidak ada postcode dalam bahasa mudah. Kalau kita nak hantar barang, tidak ada orang tinggal di Arafah, Muzdalifah, Mina. Yang ada Mekah. Mekah ada Datuk Bandar Mekah. Mekah residensi, tempat tinggal orang. Mina, Muzdalifah, Arafah kosong, tiada berpenghuni. Kalaupun ada di Arafah, kem tentera. Lepas Arafah tu padang pasir seluas-luasnya. Jadi Arafah, Muzdalifah, Mina ni ada di kawasan yang digazetkan, ada kawasan untuk ibadat haji. Tidak ada siapa yang boleh teroka tanah. So I nak teroka lah dekat Muzdalifah, nak tanam pokok kurma lah Ustaz. Janganlah buat kerja-kerja pelik-pelik. Bukan kita, orang Arab pun tak boleh. Sampai di Mina, di Mina ada kemah. Kita akan ditempatkan di kemah-kemah dengan jemaah, dan kita akan duduk di Mina selama 3 hari 4 malam.
Kita akan berada di Mina 3 hari 4 malam. Cuba tengok buku ni, buku 19, 13, 14, 11, 12, 13 kita berada di Mina. Semua amalan Mina bermalam dan melontar berlaku pada 11 hari bulan Zulhijjah, ataupun nama lain iaitu hari tasyrik pertama, 12 hari bulan Zulhijjah hari tasyrik kedua, 13 hari bulan Zulhijjah hari tasyrik ketiga. Tu dia. Kat sini ada gambar ni mana? Ni dia. Cuba tengok gambar ni. 8 hari bulan Zulhijjah selesai. 8 niat haji, 9 wukuf haji, 10 mabit di Muzdalifah malam 10, 11, 12, 13 kita berada di Mina, 8 Makkah, 9 Arafah, 10 Muzdalifah, 11, 12, 13 di mana? Mina ataupun Muna. Kan? Ini dia. Kita nak faham, masukkan semua rukun haji dan wajib haji di dalam gambar rajah ini. Once kita berjaya memasukkan dia, mana kita dah mula nampak faham road map haji tu. Once kita dah faham road map haji, marilah buku tabung haji mana-mana pun kita boleh baca. Kadang hari ni kalau kita tak belajar haji, kita beli je buku haji, kita tak tahu nak baca kat mana. Baca macam tak faham je. Sebab kita tak faham dia punya road map. Once kita faham ni, bacalah kat mana-mana pun kita faham, insyaAllah. Jadi ni lah, haji bermula pada 8 hari bulan Zulhijjah. Niat ihram haji, niat ihram di mikat, jaga 13 larangan ihram, labbaik Allahumma labbaik, sampai Arafah berwukuf 9 hari bulan Zulhijjah. Jaga 13 larangan ihram, bertalbiyah, masuk waktu solat jamak zuhur asar secara tamam. Sebelum tu ada khutbah, dengar khutbah. Pakaian Ustaz, pakaian masih lagi dalam keadaan ihram. Pakaian ihram saya kotor lah Ustaz, bawa sepesalinan yang lain, boleh tukar, tak ada masalah. Tapi tak ada lah Ustaz, kotor kat mana? Kat ujung ni, basuh. Bukan kotor apa, kena kopi. Kena kopi bukan najis, kan, dia cemas je, kan. Kalau bernajis, kena najis, basuh yang kat najis. Kalau najis banyak sangat, tanggal tukar pakaian ihram yang lain. 10 hari bulan Zulhijjah, 9, contoh hari ni 9 tengah wukuf. Malam ni maghrib, lepas isyak, kita akan tinggalkan Mekah, akan tinggalkan Arafah menuju ke Muzdalifah. Sampai kat Muzdalifah pukul 10 malam. Di padang pasir itu kita akan bermabit sampai pukul 3 pagi. Lepas 3 pagi kita bergerak masuk ke Mina. Daripada 10 siang, 11, 12, 13 kita berada di perkemahan Mina. Perkemahan Mina. Type mabit di Mina, kita tengok video kan. Tapi banyak video Indonesia, banyak Malaysia tak banyak. Ada tapi tak banyak. Tapi boleh lah, walaupun video jemaah haji Indonesia, tapi boleh lebih kurang sama. Kan lebih kurang sama. Bagaimana hal keadaan bersesak-sesak sangat sederhana di dalam perkemahan Mina. Ustaz, kita orang dah sampai dah kat Mina, kita orang nak buat apa? Saya kata berapa hari bulan? Sekarang ni 10 hari bulan Ustaz, siang. Okey, cuba tengok tu buku 19 atas sekali. Melontar jamrah kubra. Okey, tengok Ustaz masukkan fakta-fakta tu. Nampak tak kat belakang? Tak nampak ni dulu keadaan sesak, bersesak-sesak. Ini larangan ihram ni. Ta'ala awal ta'ala sani ni. Okey, ini perjalanan ibadat haji kita. Mula dengan, kita tengok ni dia, mabit di Mina. Ni dia punya sikon dia. Mula daripada berlepas dia kat Lair sampai Tawaf Wada. Ni dia perjalanan ibadat jemaah haji
kita dah sampai kat Mina, kita tengok kat Mina ni dia mabit di Mina, ni di Mina. Mina, kawasan ni asalnya tidak ada nama. Setelah Allah Ta'ala perintahkan ibadat haji, baru dikenali tempat ni Mina ataupun Mina. Apa makna Mina ataupun Munah? Harapan, impian. Orang putih kata desire. Ketika kursus haji pertama berlangsung di lokasi ini, pengajar haji Jibril alaihissalam. Waktu itu tabung haji tak ditubuhkan lagi. Nabi Ibrahim belajar haji daripada Jibril alaihissalam. Lepas habis kursus haji, belajar haji, lalu Nabi Ibrahim tanya, "Madza tatamanna?" Apakah keinginan kamu? Apakah doa kamu? Apakah impian kamu, wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, "Altamannal jannah." Aku mendambakan syurga. Mina maknanya bumi harapan, bumi impian. So nanti kita sampai kat Mina, berdoalah masuk syurga. Berdoa masuk syurga maksudnya berdoalah untuk menjadi orang baik yang memiliki ciri-ciri ahli syurga. Dan satu hari nanti kita akan tinggal di syurga selama-lamanya. Kena ingat bila sebut syurga, kita kena setuju bahawa kita tuan-tuan kerja kat sini, kita akan check out juga kat sini, tukar kat tempat lain kan, pindah tempat lain. Last kali pindah daripada dunia menuju ke alam barzakh. Kita nak ke mana sebenarnya? Sebenarnya akhir perjalanan kehidupan kita, Allah nak hadiahkan kita kehidupan yang abadi dalam syurga. Kita akan tinggal di syurga lebih lama daripada kita tinggal di Kuala Lumpur, di Malaysia, selama-lamanya. Muda selama-lamanya, senang selama-lamanya, makan tak kencing tak berak. Allahuakbar. Ini pun tak boleh lama, tengah ngantuk. Ahli syurga tak mengantuk. Allah, cerita syurga ni tak habis lah Ustaz kan. Itu kursus syurga kan nanti menjadi motivasi, trigger kita. Hari ni orang seronok nak beli rumah. I nak beli rumah dekat Cyberjaya, ada satu. Kita nak tinggal memanglah, tapi berapa lama? Kita akan meninggalkan, sebab dunia ni tempat meninggal, bukan tempat untuk tinggal. Tempat untuk tinggal selama-lamanya adalah di dalam syurga. Namun on the way nak pergi syurga, kita melalui titian sirat. Di dalamnya walaizubillah ada jurang api neraka. Jadi di bumi Mina ni, Nabi Ibrahim pernah berdoa di bumi Mina agar menyatakan kepada Jibril, gurunya, bahawa impiannya untuk menjadi ahli syurga. Kalaulah seorang Nabi teringatkan syurga, siapalah kita yang tidak Nabi? Lebih-lebih lagi lah kan, untuk kita sentiasa mengikhlaskan, memperelokkan ibadah kita, memperdalamkan syukur kita, sentiasa berselawat ke atas Nabi SAW. Ini gambaran dia Mina. Ini dialog ni yang saya sebut tadi, poin nombor 1. Ada yang kata Nabi Ibrahim, ada yang kata Nabi Adam. Ada dua riwayat. Poin yang kedua, Mina kerana banyaknya darah mengalir. Kerana waktu pada 10, 11, 12, 13 berlaku ibadah korban. Bila ibadah korban tu berlaku penyembelihan. Bila berlaku penyembelihan, darah mengalir. Darah mengalir begitu banyak di bumi Mina. Darah tu satu hal, darah tu mengalir kerana Allah. Sembelih kurban kerana Allah, sembelih dam kerana Allah, sembelih hadiyu kerana Allah. Mina maknanya darah yang terpancar mengalir. 3. Kenapa diberi nama Mina? Kerana Allah Ta'ala siap sedia, sentiasa bersiap sedia memberikan keampunan terhadap hamba-hamba dia. Ini dia, jemaah akan bermalam di Mina. Wajib wajib haji yang ke apa tu? Bermalam di Mina, wajib haji yang ke-5. Tengok muka surat 19. Wajib haji yang ke-5 bermalam di Mina, malam 11 tambah malam 11, malam 12, malam 13. Apa beza bermalam di Muzdalifah dan bermalam di Mina? Bermalam di Muzdalifah malam 10. Bermalam di Mina malam 11, 12, 13. 1, 2. Bermalam di Muzdalifah 1 malam sahaja. Bermalam di Mina 3 malam berturut-turut.
Itu cerita dia bermalam di Mina. Okey, cuba tengok ni slide kita ni. Apa maksud bermalam? Bermalam tu berada di Mina lebih daripada separuh malam. Separuh malam bermaksud separuh daripada masa antara maghrib hingga ke fajar. Contoh maghrib 7 malam, fajar 6 pagi, ni bermakna 12 jam. Dibahagi 2 ni 6 jam. Kita kena berada di Mina 6 jam plus. 6 jam plus. Badan kita, tubuh badan kita berada di sempadan dalam Mina 6 jam plus. Itu maksud. Ustaz, saya daripada maghrib sampai subuh, terbaik. Tu markah penuh, full. Daripada maghrib sampai subuh, Ustaz, nak cerita apa? Itu tak ada apa cerita. Itu memang terbaik. Tapi sekurang-kurangnya macam mana, Ustaz? Saya dah berulang-alik ni. Saya memang ada kat Mina, tiba-tiba on call. Saya pun terpaksa naik motor scrambler pergi kat Mekah, patah balik pula, ambil barang. Yang ni kita kena duduk sekali nak tanya, berapa jam keluar? Ada tak? Ini cerita dia. Mesti ada sekurang-kurangnya 6 jam secara direct. Mesti berada di bumi Mina. Kalau kejap keluar, kejap on, dia tak jadi mabit di Mina. Ada perbincangan dia. Itu satu. Atau ada definisi yang kedua. Atau berada di Mina 5 minit. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, saya 5 minit nak habis mabit, saya ada di Mina Ustaz. Lepas tu 5 minit kemudian dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu juga dikira mabit di Mina. Ini mabit yang paling low rate, tapi masih dikira mabit juga, kan? Masih dikira mabit di Mina. Ni dia contoh nak faham. Dalam Islam, dalam kalender kita, siang ke malam dulu? Mana dulu, malam ke siang? Dalam harian kita ada 24 jam. 12 jam pertama tu yang mana dulu? Malam ke siang? Kita kena clear kan dekat sini. Kalau tak, bila tak clear dia akan berantakan. Kan? Mungkin ada Ustaz ulang balik soalan Ustaz. Saya tadi ngantuk Ustaz. Lepas kan. Clear. Okey, duduk tegak. Okey. Soalan Ustaz nak kait dengan gambar ni. 24 jam dalam sehari kehidupan kita bermula dengan agenda malam atau siang? Jawapan pertama malam. Jawapan kedua? Siang. Jawapan ketiga? Separuh siang, separuh malam. Ada jawapan lain? Okey. Nak menjawab soalan tu senang, kita ambil contoh. Hari ni hari Jumaat. Hari ni Jumaat. Mana dulu malam Jumaat dengan siang Jumaat? Sudah. Siapa pernah melalui Jumaat yang mana hari Jumaat? Ustaz, hari Jumaat dulu Ustaz. Lepas hari Jumaat baru malam Jumaat Ustaz. Mana dulu malam Jumaat dengan siang Jumaat? Siapa pernah jumpa hari Jumaat dulu baru malam Jumaat dulu? Situ pun dah ada jawapan. Bahkan setiap hari ni maghrib ni je malam apa? Malam Sabtu ke hari Sabtu dulu? Malam Sabtu dulu baru hari Sabtu. Yang tu yang betul. Sebab tu di sini yang ni dulu. Malam 11 dulu baru siang 11. Sama lah. Malam 10 dulu baru siang 10. Cerita Ustaz dah cerita 12 tengah malam tu apa cer. Yang itu yang kita nak buat macam mana. Tak apalah diorang tu nak buat macam mana. Jam tu tak, tapi nak beritahu hakikat sebenarnya. Yang sebenarnya, yang asalnya maghrib je tukar hari bulan. Yang jam tu tak nak buat macam mana. Diorang yang susun, Om Putih susun, Barat susun, nak buat macam mana tak apalah. Tapi yang hakikatnya, buktinya kita akan puasa tak lama lagi. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, berkatkanlah Syaban, panjangkan umur kami, hidup beribadat dan diterima ibadahnya di bulan Ramadan. Amin. InsyaAllah kita akan berpuasa berapa bulan? Siapa tahu? Berapa hari bulan Ramadan kita akan berpuasa?
Macamlah ada jawapan lain. 1 Ramadan lagi tak akan berpuasa. Nak tanya, kita berpuasa dulu ke tarawih dulu? Kenapa kita tarawih dulu? Sebab 1 Ramadan dulu tu malam dulu. Betul atau betul? Betul atau kebetulan? InsyaAllah kita akan tarawih Isnin malam Selasa. Selasa kita puasa. Tapi Isnin malam Selasa, malam Selasa tu kita tarawih. Kenapa tarawih dulu? Sebab 1 Ramadan malam sampai dulu, baru besok kita puasa. Betul juga Ustaz. Kalau malam sampai kemudian kita orang nak niat puasa, bila nak sahur kat mana? Ya tak ya juga. Cubalah puasa tak ada malam. Nak sahur waktu bila? Ya tak ya jugalah Ustaz. Sahur ceritanya ada malam. Nak sahur pukul berapa kalau tak ada malam? Ya tak ya juga Ustaz. Itu cerita dia. Okey, ini dia Ustaz nak clearkan. Bahawa kita akan berada di Mina nanti. Ini dia, kita akan melontar. Dia kita lontar Jamrah Kubra. Kan ni. Wajib haji yang keberapa ni? Wajib haji yang keempat, kita akan melontar Jamrah Kubra. Batu kutip kat mana? Di Mina. Atau lebih awal lagi di Muzdalifah. Menarik, 3-4 tahun sebelum Covid, jamaah haji tidak perlu mengutip anak batu lagi. Sebab dah ada beberapa NGO di Arab Saudi, diorang dah packing siap-siap dah anak batu. Diorang bagi kepada jemaah. Diorang pun nak dapat pahala juga. Dalam 10 tahun lepas, hanya jemaah VVIP package mahal saja dapat batu yang dah disiapkan. Lately dalam 3-4 tahun ni, jemaah yang muasasah biasa-biasa pun dah dapat dah batu yang telah dipersiapkan. Subhanallah. Tak payah nak kutip lah. Ustaz, macam mana dah dapat batu Ustaz? Kita orang nak kutip juga. Tak apalah, batu ni ambil. Tapi pada masa sama, pergilah kutip anak batu. Biar tangan di sini mengutip batu-batu di Mina, di Muzdalifah. Untuk batu yang sama kita lontar pula di Jamrah Kubra. Wajib haji yang keempat tu. Kan. Ustaz, lepas lontar Jamrah Kubra, tu dia bergunting. So Ustaz, saya dah gunting dah. Tahallul awal. Tahallul awal maksudnya apa? Bagi jemaah lelaki boleh menanggalkan pakaian ihram. Tak payah lagi pakai ihram 3 hari dah Ustaz dalam keadaan ihram. Ya. Gunting, tahallul, boleh pakai baju biasa yang kita pakai sekarang. Dah kain ihram Ustaz, boleh buat selimut. Kalau lalu busuk 3 hari je baju basuh dulu. Senang je basuh je, tak dekat Mina tu cepat kering, panas. Tak kat luar tu. Lepas tu buatlah selimut, buatlah bantal, buatlah alas. Kan? Okey, itu cerita tentang wajib haji. Berhenti dekat wajib haji yang keempat tu, mabit di melontar Jamrah Kubra. Di mana gunting? Gunting pada kolom rukun haji tu. Nombor 5, bercukur bergunting. Lontar Jamrah Kubra wajib haji, bergunting rukun haji. Bergabung dua ini menghasilkan tahallul awal. Tahallul awal dia apa? Adalah lesen untuk kebenaran untuk kita boleh menanggalkan pakaian ihram. Kita boleh pakai baju biasa. 10 larangan ihram terlerai. Cuba tengok muka surat 13 tu. Mana 10 larangan ihram yang terlerai, yang tak apa dah? Yang start daripada nombor 4. Muka surat 13 tu, cuba tengok muka surat 13. Nombor 4 sampai nombor 13 semua dah on dah. Hanya nombor 1 hingga nombor 3 je belum boleh lagi. Kena tahan lagi. Nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7 sampai nombor 13 tiada larangan lagi bagi jemaah yang sudah tahallul awal. Sebab haji dia ada satu lagi, tahallul sani, tahallul yang kedua. Lepas tahallul sani nanti baru 3 yang atas, nombor 1, nombor 2, nombor 3 on. Tidak lagi dilarang. Ustaz berhenti kat sini. Ada apa-apa soalan? Sila, ada soalan. So far clear ke terang? InsyaAllah balik boleh buku kecil ni ambil, boleh ada lagi kat belakang tu. Yang belum dapat boleh ambil dan jadikan ni sebagai ulang kaji baca terang. Dan tengah-tengah muka surat tengah Ustaz bagi homework baca
baca Qurannya dan baca terjemahannya. Muka surat 10 dan muka surat 11. Boleh? Seminggu Ustaz bagi tempoh. Kan? Baca elok-elok. Kat sinilah cerita tentang haji. Ini surah haji ni. Orang nak pergi haji kena baca surah haji, hayati apa yang mesej yang nak sampaikan oleh Allah di dalam surah haji. Lepas habis baca Quran ni, angkat tangan, ya Allah, aku baru saja baca surah haji, berikanlah aku kesempatan untuk sampai ke tanah suci-Mu, wahai Allah. Beberapa kali dapat mengerjakan umrah dan dikurniakan haji dan umrah yang mabrur. Kata amin. Amin. Ada soalan? Kalau ada amin tu tak ada soalan lah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.